baru kita akan paste saja jumlah bacaan keseluruhan untuk sekolah, kita akan paste ke dalam sistem online. Okey. Jadi untuk sebentar nanti download yang gg.gg bahan suruh tunjukkan dia nak download kat mana. gg.gg Bahan dev kau nak tunjukkan tunjuk je. Okey, sebelum kita mula yang untuk format tab offline, jadi saya akan tunjuk langkah pertama cikgu kena download yang sistem offline dulu. Jadi URL-nya adalah okay, cikgu saya besarkan masukkan sekali yang yang baru punya. Okay. Dia punya URL adalah buka dekat Word Ada ke? Ada ambil sekarang tapi mana? Weh. Tak boleh. Jangan main lah. Okey. Dia punya URL adalah http /gg.gg/bahan-nilam-dp2020. Yang ni dulu. Okay, saya akan paste dalam chat. URL ni dekat chatting dulu Itu yang baru punya ke yang lama Okay, dekat ruangan record tu dah ada. Saya dah paste kat situ. Cikgu boleh terus klik lah. Chat tu Jadi bila cikgu klik dekat situ GG, contoh saya tulis kat sini GG bahan nilam ni okay. Saya akan terus pergi dekat folder ni. Okay. Dekat sini ada dua folder. Satu format lama. Yang format lama ni nak guna boleh, tapi dia kena banyak kerja. Maksudnya satu file ni kena satu kelas. Okay. Untuk yang kedua, yang ini yang Cik Nazar akan tunjukkan lepas ni, dia maksudnya cikgu klik ni. Okay. Kalau cikgu sekolah menengah, cikgu download yang ini, senang je, klik kanan, nanti dia akan keluar ni, cikgu download. Okay. Kalau sekolah rendah guna yang ni, klik kanan, dia akan keluar ni, cikgu klik download, lepas tu buka filenya. Okay. Selepas tu saya serahkan pada Cik Nazar. Okay. Jadi untuk seterusnya saya akan serahkan pada Cik Nazar. Jadi dia akan ambil alih skrin ni. Jadi saya stop dulu saya punya presentation ya. Ada cikgu nak tanya dulu tak sebelum saya serahkan pada Cik Nazaruddin? Tab download ni. Ada tak cikgu? Kalau tak ada saya stop Okey, jadi untuk seterusnya saya serahkan pada Cik Nazaruddin. Jadi saya akan stop lah saya punya suara. Jadi
Jadi saya kedapkan pada channel itu. Window ke entire screen ni? Tak boleh ni. Salih. Share your entire screen. Entire screen. Tak boleh. Ya tu. Patut kau tukar je. Open screen. Ni. Ha. Ni. Yelah, tik. Ni. Tu. Ha. Oh. Lepas tu baru kau tukar je. Ni dia tukar. Ni. Hello cikgu, dengar cikgu? Hello. Respon. Yus, respon Yus. Dengar tak Yus? Dengar. Alright. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay cikgu. Hari ni kita buat secara santai je. Jangan stres apa semua. Jadi kalau ada permasalahan, cikgu boleh kemukakan kat sini. Kita selesaikan sama-sama. Okay? Okay. Saya harap sebelum ni cikgu dah download dulu iaitu Nilam Offline versi yang terbaru lah. Okay, dia punya versi terbaru dia akan macam ni lah. Nampak tak skrin ni cikgu? Nampak Saya harap nampak Okay. Untuk versi yang baru ni cikgu, dia akan ada di bawah ni, dia ada beberapa tab, iaitu tab menu, analisa, macam ni bentuk dia. Dan tingkatan T1 ni, kalau ini bagi sekolah rendah, T1 ni maksud dia tahun 1 lah. T2 maksud dia tahun 2 dan sehinggalah sampai tahun 6. Okey. Dan juga saya punya ni, saya ada timbulkan dia lookup. Macam yang cikgu punya tu nanti confirm takkan adalah lookup ni. Sebab kita tak nak nanti cikgu usik, benda tu akan lari formula dia. Ini untuk sekolah rendah. Untuk sekolah rendah ni, dia punya penarafan bintang dia untuk mendapatkan rekod dia berdasarkan ini. Kalau untuk 1 bintang, paling minima sengkurangnya mesti dapat 144, baru dia boleh dapat 1 bintang. Bila dia masuk ke 288, dia akan dapat 2 bintang. Okey. Yang itu kita lupakan dulu lookup. Kita tengok dulu bahagian menu. Okey. Ni saya tak tahu cikgu boleh klik ke tak boleh. Dia kalau yang untuk menu ni, dia sebagai orang kata apa? Orang kata shortcut dia lah. Tapi saya pun tak suka sangat pakai menu tu. Saya terus pergi dekat tab bawah tu je. Okay. Dan juga kita tengok analisa. Analisa ini, cikgu tak perlu buat apa-apa. Analisa ni dia akan timbul apabila cikgu mengisi data di tahun 1. Contoh dia. Kalau yang sebelum ni, yang lama punya, dia tab bawah ni adalah Januari, Februari sampai Disember. Benda tu menyusahkan. So, kita orang plan buat baru. Okay. So, kita buka pada tahun 1 dulu. Contoh dia. Okay. Untuk ni, cikgu kena daftarkan dulu kelas tu. Kelas tahun 1 apa. Bila cikgu isi ni kelas ni, dan cikgu masukkan nama murid, data murid ni. Okay. Ni contoh saya dah masukkan. Okay. Saya masukkan contoh yang kedua. Tak kira lah siapa-siapa pun. Saya enter. Automatik jumlah pelajar dia akan keluar di sini. Dan kalau cikgu letaklah sampailah 50 lah. Kalau kurang, cikgu boleh tambah lagi. Tapi takkanlah satu kelas tu sampai 50 kan. Okey. Apa yang saya nak terangkan di sini adalah tentang jumlah bacaan tahun lalu. Okey, jumlah bacaan tahun lalu ni cikgu, tahun yang 2019, 18, 17, 16 kalau ada, cikgu campurkan sekali, masukkan ke dalam sini. Dan juga kalau boleh lah, mana dia Januari hingga contoh dia hingga Oktober lah. Cikgu tak ada kata kaedah untuk masukkan tu, boleh gabungkan sekali dalam sini. Jumlah bacaan tahun lalu. Ataupun tak nak gabung tak apa. Kita letak ini tahun lalu, yang untuk tahun ni cikgu letakkan kat sini. Pun boleh juga sehingga bulan November.
Okey. Yang banyak yang cikgu keliru ialah yang ini. Bahagian sini. Yang cikgu banyak keliru. Okey. Apa yang kita nak, bahan sini adalah bahan yang dibaca. Sama ada ini adalah bahan buku, dua ni, fiction dan bukan fiction, dan ini adalah bahan bukan buku. Itu yang cikgu banyak keliru Okey, contoh dia. Saya buat nombor 2 ni. Murid ni. Bacaan tahun lalu dia katalah 700 lah. Daripada tahun 1 sampai tahun 5. Contoh ni saya buat untuk tahun ni tapi walaupun tab dia tahun 1, ni contoh je. Oh dia 70 saya jadikan dia 700 contoh dia. 700. Okey. Automatik di sini dia akan keluar bacaan tu. Tapi sebab apa dia keluar sini dan tak banyak, yang ini kita belum isi lagi. Okey. Untuk bahan digital, contohlah kita isi bahan digital yang dibaca pada tahun ini, contoh dia, katalah cikgu letakkan 100 contoh. Tu bahan digital. Sama ada dia baca melalui internet dan sebagainya lah Bahan bukan buku ni, contoh dia majalah-majalah ke ataupun brochure ke apa semua, itu kita boleh masukkan sekali. Contohlah dia baca sebanyak 100 juga. Ini saya ambil untuk pengiraan mudah. Dan bahan buku ni, buku fiction ni, okay, ada sekolah yang minta saya tengok. Saya agak-agak macam sekolah menengah agak keliru juga. Sekolah menengah ni banyak ke baca buku fiction. Bukan fiction langsung tak ada. Biasanya sekolah menengah ni yang bukan fiction banyak. Kan? Fiction ni yang kurang. Tapi walau macam pun tak kisahlah cikgu. Yang penting budak tu baca sudah. Okey, ni saya ambil contoh, katalah pada tahun ini budak ni nombor 2 ni buku fiction dia baca sebanyak 100 juga contoh. Dan bukan fiction Yang tanya tu, kenapa bahan bacaan tak sama dengan jumlah bahan yang sebab situ yang hijau tu 4 tu ada 700 je. Ya. Yang kuning tu ada 800. Ya. Sebab jumlah yang bacaan yang 800 tu diambil daripada yang kuning saja. Ya. Sebab tu yang hijau dengan yang kuning tu kena tally. Ya, betul. Okey cikgu. Ada yang bertanya kenapa bahan bacaan sini, contoh yang nombor 1 ini 200, 200, 200, 200, makna 2, 4, 6, 700. Ini adalah bahan yang dibaca. So bahan yang dibaca ni cikgu kena sinkro dengan yang ini. Kena sinkro. Okey. Ya, okey. Ini sebab yang tadi saya buat contohkan jadi 800 ini sebab apa? Sebab sini dia akan baca pada sini. Tak apa. Yang ini saya terangkan kemudian. Saya cuma nak terangkan yang ni dulu. Okey, ni 100, ni 100, ni 100. Katalah bukan fiction pun 100. So sekarang ni bahan yang dibaca adalah sebanyak 400. So bila 400 ini mesti sinkro dengan yang ini. Ini adalah bahan yang dibaca, tapi bahan yang dibaca itu sama ada dalam bentuk BM ataupun bentuk BI ataupun bahasa-bahasa lain. So sini kena sama dengan yang sini. Belum keluar tu. Ya, betul. Yang 800 ini, okey, cikgu jangan tengok yang atas Yang atas ni saya bagi contoh je. Sebab malam tadi saya terangkan ada seorang cikgu tu. Okey. Yang ini 400 ni mesti jumlah yang bahasa ni mesti 400. 3 ni. Okey, mungkin buku bahasa Melayu dia baca berapa? Katalah 200. Dan bahasa Inggeris dia baca 150 contoh dia. Dan bahasa-bahasa lain jadinya 50. Sinkro tak? Ni 200, 300.5, 400. 400 ni mesti sama dengan jumlah bahan yang dibaca. Itu maksud dia. Cuma yang masalah dia, sistem ni mula kita pun buat, kalau cikgu tengok sini, sini dia akan baca, ni salah ni data ni. Sini dia akan baca dalam ruangan sini. Sepatutnya yang jumlah sini dia akan baca ke ruangan sini. So kawan saya ni tersilap link. Itu jadi tu. Sebab tu benda tu tak sinkro. Dia sepatutnya jumlah ini mesti berdasarkan yang ini. Ya. Dia bukan berdasarkan ini. Kalau ini cikgu boleh letak juga ni. Tak kisahlah 800 pun cikgu boleh letak. Benda tu dia akan jadi tu.
tally tak jumlah ni dengan yang ini? Tapi tak Tak- pergi dia, nanti tak kita pergi. ubah dia punya. Juga sebab ini jumlah ini mesti sama dengan jumlah ini. Okey. Jelas cikgu? Setakat ni ada yang kurang jelas tak? Sebab kita tersilap link ni. Kawan saya dia tersilap. Kalau cikgu tengok sini, di sini dia akan baca H11, H12 sehingga sini. Sepatutnya ini dia baca daripada sini. Sepatutnya. Contohlah saya ni tak boleh. Saya unlock dulu. Apa nama? Okey. Contoh saya ubah dia punya ni. Ini sepatutnya dia baca sini hingga sini. Baru dia betul. Ni kalau saya scroll bawah ni dia akan terus ni. Cuma masalah dia, saya nak bagi kebenaran cikgu tu boleh ubah. Tapi saya takut nanti cikgu pula bila dah ubah, cikgu lupa balik nak unlock. Nak lock balik. Jadi sekarang ni saya nak tanya, nak saya bagi kebenaran pada cikgu ubah atau tidak? Aku ubahkan sekarang. Sekarang aku ubahkan, nanti aku ubah. Okey. Masalah Adi dah buat. Okey cikgu. Cuba respon cikgu, saya nak tahu. Sebab Cik Rosli kata dia nak ubahkan, nanti dia buat yang baru. Mana dia akan upload yang baru? Boleh? Tapi memang kerja dia banyak. Kita bagi kebenaran je lah. Bagi kebenaran. Yang penting yang kuning yang hijau tu kena tally dah. Dia yang penting ini mesti sama dengan yang ini. Ini 2, 4, 6, 7. Sini mesti 7. Sini katalah sini. Jadi sebab sekarang ni dia akan detect yang sini. Jumlah bahan bacaan. Cuma ni yang ini kita cuma nak memudahkan kita je lah. Untuk murid ni dah berapa banyak baca bahasa Melayu, berapa banyak baca bahasa Inggeris. Cuma benda ni nak kena tally lah. Benda ni. Sebab jadi yang ini dia akan baca yang ini. Kalau sebelum ni dia baca yang ini. So yang ini kalau cikgu letak 1000 pun tak ada masalah. Tapi tak tally lah. Kan? Cuma yang atas je dia akan berubah. Okay, ada masalah tak cikgu? Setakat ni. Tak apa, boleh cakap. Cakap je sebab ini lebih santai. Saya nak dengar suara cikgu kalau apa permasalahan cikgu. Okey. Boleh cikgu? Okey juga satu lagi yang pastikan yang cikgu ni kalau sekolah rendah ambil yang ikut sekolah rendah. Sebab apa? Kalau cikgu terambil sekolah menengah, sebab nanti penarapan bintang dia berbeza. Sekolah menengah dan sekolah rendah berbeza dia punya formula dia. Contohlah kalau sekolah rendah tadi dia punya ni saya letak kata 144. Saya letak je sini. 144. Saya pergi. Budak automatik tu. Contohlah saya letak 143. Dah belum? Dia belum. Sebab dia baca formula daripada sini. Ini untuk sekolah rendah. Sekolah menengah pun lebih kurang sama saja. Okey, tak setakat ni saya nak tahu ada masalah tak? Tolong respon you. Tolong respon. Jangan malu-malu. Sebab ni kita lebih santai, berbual. Kita nak berbual. Ya. Cikgu Chong. Cikgu Chong. Ya. Okey. Cikgu Nazar selamat pagi Nak tanya, kalau dah hampir siap dengan versi yang lama itu, macam mana sekarang? Okey, you buat versi lama, versi lama tu masalah dia bila you kena buat banyak. Kalau you ada 10 kelas, mana dia 10 tab 10 Excel tu you kena buat. Kalau you sebab sekolah saya SKM, so saya sudah hampir siap sebab satu darjah satu kelas saja. Boleh juga. Tak ada masalah. Boleh juga.
Cuma yang ini dia lebih memudahkan. Ini by class. Bila by class, kata ini untuk tahun 1, tab untuk tahun 1 ni kita sediakan dalam 10 ruangan. Okey. Ni tahun 2. Tahun 2 pula, tahun 1B. Ni tahun 1C. Kan? Dan sampailah tahun 1I tak salah saya. Kita sediakan. So you isi saja data ni kat sini. So makna dia ini nanti senang untuk tujuan dia untuk yang offline ni, sebab jadi isunya ialah bila di akhir tahun cikgu-cikgu nak buat pengiraan bagaimana nak tahu budak tu dapat berapa bintang. Betul. So kita sediakan, ini adalah lebih kepada inisiatif kita untuk membantu sekolah-sekolah. Sebelum ni cikgu banyak buat kata secara manual, kiraan secara manual. So ini kita sediakan memudahkan cikgu. Okey, satu lagi. Cuma ala kekurangannya sini. Okey, contoh dari sini satu hang tuah kan. Satu hang tuah. Sepatutnya bila cikgu type sini satu hang tuah, automatically sini akan keluar. So ini saya tak dapat nak betul kan, kita terlepas pandang kan. Sebenarnya boleh macam ni. Contoh, sini. Saya jadikan sini. Saya pergi ke tab sini sama dengan kepada sini, dia akan baca. Kalau you ubah sini, ubah sini katalah 3, janganlah letak 3 kan. Sini 3 hantu. Contoh, automatik di sini dia akan berubah. Ini kita tak sempat. Sebab kita buatkan satu template, lepas tu kita kopikan, dijadikan banyak kepada tahun-tahun. Tapi benda ni tak ada masalah. Kelebihan dia adalah, ini adalah untuk membantu saja cikgu. Okey. Jadi, bila data-data ni, ini lebih kepada satu kelas. Data untuk satu kelas. Untuk kelas 1 hang tuah. Katalah murid dia sampailah 30. Katalah sampai 30 sini. Kan? Okey, data bacaan lalu letak saja contohlah, ini contoh. Bahan bukan buku 50, fiction 50, bukan fiction 50, 5, 100 setengah, 170. So 170 katalah sini 100, sini 70, sini 00, cikgu kena letak kalau boleh. So benda ni kita akan nampak. Ini adalah jumlah keseluruhan untuk berapa tahun punya ni baca. Campurkan dengan jumlah bacaan tahun-tahun lalu. Ini adalah bacaan tahun ini, tahun semasa. Ini campur ini, dia akan dapat ini campur ini, dia akan dapat ini. So kita boleh lihat 3 bintang murid ni dah dapat. Okey, di mana yang untuk cikgu buat offline nanti, untuk tahu data tahun 1 hang tuah ni, di mana kita nak ambil? Cikgu jangan ambil kat sini. Ini adalah bacaan keseluruhan untuk tahun 1. Kata ini, tahun 1 ni, ini adalah tu. Dan ini adalah analisa bintang. Ini sebaris ni, analisa bintang untuk tahun 1 hang tuah. Okey, kalau untuk 1B contoh dia ni, cikgu letaklah juga apa pun nama, katalah ada murid dia 200 tahun lalu, ini 10 lah, sini nak mudah kan, 10, 20 contoh. Okey, makna dia 20, 30, 40, 50. Okey, 50 ini 30, ini 20, ini kosong, dia mesti sama. Okey. Okey, ini adalah baris ni, cikgu tengok pula kelas ni adalah analisa untuk tahun 1B punya kat sini. Di sini kita boleh lihat. Okey. Yang jadi masalahnya, kadang-kadang cikgu dia tak tahu bagaimana nak copy ataupun nak isi, nak ambil data tahun tu. Okey, untuk data tahun 1 hang tuah ni, cikgu scroll bawah ni. Ni 1 hang tuah Ni data dia. Inilah kalau cikgu pandai, cikgu boleh copy. Copy sampai sini je. Copy sampai aktiviti. Kalau pandai, contoh. Kan? Copy. Saya try buat yang, ni mana sekolah, mana saya suka ambil lubuk lah.
SK Lubuk ni. Contoh. Okey, saya lambat pula internet. Tapi saya tak galakkanlah cikgu copy. Okey, pergi kepada sini. Sebelum tu maklumat kelas ni kena cikgu buat dulu. Kelas apa? Kan? Ni boleh type je jumlah. Bila sini type, automatik sini akan keluar. Sini semua kelas akan keluar. Jadi katalah sini satu apa tadi? Nak mudah. Ni satu hang tuah tadi. Daftar dia jangan daftar kat sini, daftar dekat sini online. Sini cikgu daftar. Hang tuah. Bilangan murid dia ada berapa? Katalah murid dia cikgu type 30. Ya. Okey, ini jadi besarkan sikit. Okey, ini jadikan mana center. Alright. Okey. Ni pasti ini nama sekolah, nama JPM. Ini baru saya daftarkan satu. Bila saya daftar sini, automatik kelas dia akan pergi ke sini. Okey, katalah sini pula. Satu hang jebat. Contoh. Murid 25. Faham? So, sini 30 campur 25. Jumlah murid keseluruhan yang didaftarkan ada 25. Jumlah kelas automatik ada 2. Yang mana ruangan ni dengan ni cikgu tak perlu isi. Yang isi ini. Okey. Yang cikgu tadi kita nak copy tadi, sini. Yang kita copy tadi, malas sangat nak type. Kan? Rajin sangat nak type. Okey. Ni saya dah copy. Ctrl C. Saya pastikan dia sampailah bahagian aktiviti saja. Pergi ke bahagian yang online di sini. Okey, online. Cikgu kopikan pastekan dekat sini. Contoh. Dia boleh. Boleh. Tapi masalah dia warna ni akan hilang. Kan? Boleh cikgu nak tu. Kan? Buat. Malah nak type kan? Ni cikgu ubah balik warna dia kepada clear. Ini masuk balik warna dia sini. So, tak ada masalah. Yang ini memang cikgu kena type. Okey? Di mana yang ini cikgu nak type untuk satu hang jebat ni jumlah dia? Satu hang jebat, inilah dia punya ni. Kalau guna besi lama, dia akan keluar tiap-tiap kelas kan? Ya. Online. Ya. Kalau guna besi baru, dia hanya satu sekolah je. Satu sekolah pun boleh. Tak. Sebab dia copy sekali je. Ya, sekali je. Kan? Ya. Ada dua Okey. lah. Yang ini offline ni, ini cikgu jangan copy. Bila cikgu copy, cikgu paste, dia automatik nanti dia akan paste formula dekat sini. Mana ni? Ni sekolah menengah, sorry. Boleh juga cikgu nak paste. Okey. Kan? Kalau saya malas tu. Ini je. Saya letak sebelah. Ini saya pergi. Okey, ini berapa? 5 bintang. Ni 2 kelas ni, kan? Online. 2. Alamak. Okey. Lepas tu yang nombor 4 ni katalah kosong. Ini 3 contoh dia. Ini kosong. Ini kosong. Yang 1 bintang tu 1. Okey. Yang online ni cikgu, pastikan jumlah pelajar cikgu 30. Jumlah bintang yang di sini pun pastikan daripada 5 bintang sampai ke 0 bintang ni pastikan mesti ada cukup jumlah dia dicampur jadi 30 orang. Baru jelas. Okey, untuk 1B pula.
Pergi pula yang Neha. Kan? Pergi pula ni satu hang tuah. Pergi pula yang satu B. Sini satu B. Ambil data dia kat sini. Malas sangat nak type. Copy je. Ctrl C. Pergi yang online. Pergi kat sini. Paste. Kan? Bintang ni mana dapat? Dekat sini juga. Pastikan. Okey. Satu B. Sini bintang dia. Kan? Ni bintang dia. Copy. Kalau tak nak tu, okey, saya ajar pula copy. Copy. Ctrl C. Pergi online. Pergi sini. Ini ya. Paste. Value only. Klik kanan. Jangan Ctrl V ke. Value only. So, baru dia masuk. Katalah Ando, cikgu paste. Paste biasa je. Boleh. Tapi kalau boleh kita buat benda ni macam tak cantik lah dia punya tu. Kan? Kita buat paste special value only. Dia lebih kemas sikit lah. Macam mana ni? Asal jadi macam ni. Okay. Okay. Paste value only. Nampak sikit lah dia punya tulisan tu cantik. Jadi kemas kini balik warna dia. Jadikan putih. Mana putih ni? Aku tak nampak lah. Ni dia. Ni jadikan warna dia. Klik kat sini. Fill color. Pilih balik. Supaya dia tu. So tak ada masalah. Ni kalau rasa tulisan dia ni kosong. Kosong ni memang kita bila kosong dia warna dia jadi macam ni. Kalau katalah warna dia ni ada huruf satu, dia akan jadi hitam. Sepatutnya. Ni dia tak ada. Formula tak. Okay, ni cikgu buat balik sini. Tulisan dia hitam. Jadi, pun boleh. Okay. Setakat ni yang untuk offline, jelas tak cikgu? Tolong respon cikgu. Oh, cikgu. Cikgu. Jelas. Cikgu Mirah tengok. Cikgu Mirah Fatin. Jelas tak? Jelas. Tak, sekarang ni saya nak kalau boleh yang kurang faham, tak apa. Boleh soal. Kita bincang, selesaikan masalah. Mungkin cikgu ada sekolah, cikgu ada masalah. Okey, yang jadi masalah sekarang ni kadang-kadang ada sekolah cerita dengan saya, "Cik, sekolah saya ni ada sampai 35 kelas." Betul. Kena pula PKP ni dan diberi tanggungjawab guru kelas kena key in yang offline contoh dia. Cikgu nak bagi ni, nak buat jadikan online bukan tak boleh. Bila offline ni kita jadikan dia kepada online, benda-benda yang kita protect semua unprotect. Benda-benda yang formula tu, formula offline dengan formula online dia berbeza. Dia akan lari. Sebab tu kita masukkan dalam tu je. Mana dalam online yang Cikgu Rosli bagi tu dia dalam bentuk Excel, dia bukan dalam bentuk Google Sheet. Okay. Bagaimana cikgu nak selesaikan yang 35 kelas tu? Contoh, ini saya save dulu. Contoh, saya bagi. Okay. Ini dia file dia. Saya buat satu file. Folder. Okay. Testing. Ini file ni. Ctrl C. Ini cikgu jadikan master. Ini adalah master. So cikgu copy banyak-banyak. Ctrl C, Ctrl V, jadikan banyak apa semua. Katakanlah ini untuk renamekan dia. Katalah 1A. Ini cikgu renamekan dia 1B. Katalah tahun 1 tu sampai ada 4 kelas, 5 kelas. Renamekan dia 1C. So, bila benda ni dah rename, cikgu bagikan pada guru kelas.
So bila dihantar balik nanti, cikgu sebagai penyelaras nilam suruh dia nak hantar tu nanti, takut keliru, suruh dia edit sikit, renamekan sikit, kan? Contoh dia, rename lah. Makna dia 1A edit. So dia nanti tak sempat nak tu, mungkin dia hantar telegram, yang edit ni maksud dia dah buat lah. Okay. So nanti katalah 1A, dia akan isi dalam 1A sahaja. Dia akan isi dalam 1A sahaja. Okay. Yang 1B tadi, dia akan isi dalam bagi 1B. So guru nilam nanti, ataupun kalau dia tak nak buat macam tu, mungkin dia menggunakan satu yang ini pun boleh. So penyelaras nilam nanti, dia akan ambil data ni, dia akan masukkan dia dalam satu master dia. Katalah benda ni jadi master kan. So masukkan, dikumpulkan daripada data 1A, 1B, 1C apa semua yang telah cikgu hantar sehinggalah tahun 6. So nanti yang master tu akan penuh. So makna dia sini semua ada. Semua akan ada. Sehinggalah sampailah tahun 6. Inilah nanti sebagai rujukan di akhir tahun nanti senang nak kira, nak isi dalam PAJSK. Dah tak ada lagi nak telefon Cik Nazar, bagaimana saya nak kira bintang ni macam mana macam mana tu. Cik Nazar boleh tak ada nanti boleh tak saya nak ni data bacaan tahun lalu. Cakap kita yang ambil data bacaan secara keseluruhan. Tetapi data bacaan individu by kelas mengikut murid adalah tanggungjawab sekolah. So ini kita sediakan sebagai inisiatif kita untuk membantu sekolah-sekolah mengumpulkan data. Satu kaedah mengumpulkan data di sekolah-sekolah. Tak ada lagi, cik boleh tak saya nak tahu murid tahun lepas 1A macam mana kita pun tak tahu. Lepas tu dan bila ada data ni, cikgu nak buat anugerah nilam pun dah mudah. Cikgu nak bagi anugerah pada murid pun dah mudah. Katalah murid nombor 1 ni, bacaan dia dah ni. Okey, dia dah 5 bintang. Boleh bagikan sijil. Sediakan je sijil. Sekolah boleh sediakan. Murid yang tu, okey, kenapa murid ni tak dapat bintang? Okey, bagaimana cikgu nak mengatasi budak ni tak dapat bintang? Anugerahnya dia dapat 1 bintang pun cukup. Sebab PJSK dia akan ambil daripada bintang ini. Okey. Satu lagi, kenapa kita sediakan ini sebagai satu kemudahan untuk cikgu? Sepatutnya pengumpulan data ni, benda ni tahun lepas dia dah stop. Punca dia adalah apabila guru-guru membuat komplain direct pada menteri, Majlis Malik. So Majlis Malik pun arahkan bahawa dihentikan pengisian data secara online yang kita telah buat dulu melalui menggunakan PHP, perisian secara online. Makna dia awal tahun lepas kita mesyuarat Teknopen bersama dengan Timbalan. Tahun lepas pengarah tak ada awal tahun. So yang ada Timbalan, Azman Adnan sebelum dia jadi pengarah. Kita kemukakan, boleh tak kalau kita nak tu. Dia sendiri pun tak berani nak keluarkan arahan supaya data-data ini dikumpul. Tapi dalam masa sama, kementerian minta data. So, jadilah kami di peringkat negeri membuat bincang dan desak peringkat negeri. Makanya jadilah bentuk macam ni. Kan? Makna dia selaras semua daerah buat macam ni. Tapi mengikut daerah masing-masing lah. Macam ni kami di Batu Pahat ada sebanyak 176 sekolah yang kami terpaksa tu. Kesian Cik Rosli. Dia satu-satu link ni dia buat. Ini dah masukkan dan ada 176 file. Dia copy link ni, dia masukkan sini satu-satu. Dan betulkan link-link yang mana yang bermasalah. Inilah inisiatif kita. So, ini kita nak lebih kepada PPD dan juga jabatan. Tetapi, sebab tu cikgu tengok, di sini kita ada menu, maklumat, data kelas, data PPD dan chat. Okey, data PPD ni ada pula tanya. Perlu tak cikgu tak perlu hantar lagi. Cikgu dah isi secara online, biarkan. Kita PPD nanti nak kita tengok kat sini. Jabatan nak cikgu jabatan tengok sini. Cuma yang pentingnya yang sekolah apa nama?
offline ni. Yang offline ni, data ni adalah kita tak nak data ni. Data ni cikgu simpan. Yang kita nak data tahun 1 ni berapa. Mengikut by class. Ni tahun 1A. 1B. Nah, itu yang data itulah yang akan dimasukkan secara online dalam sini. Kita dapat tahu. Ini saja. So, setakat ini ada tak yang kurang jelas? Cikgu, janganlah cikgu terlalu taksub saya nak dengar cakap suara cikgu, cakap cikgu. Cikgu cakap cikgu, saya nak dengar cikgu bercakap. Ada masalah tak? Cikgu Liza, okey. Cikgu Mira, okey tak? Cikgu Luar, Bun. Cikgu Mira. Cakap cikgu. Cakap. Ada masalah? Okey, ada apa masalah cikgu sekarang ni? Sekarang ni jelas tak yang offline? Bilangan muka surat. Bilangan muka surat. Okey, bilangan muka surat. Tadi tak sentuh kan? Okey, tak apa. Terima kasih cikgu Okey. Ini je kita nak mudah cikgu. Nak mudah. Kan? Katakanlah ini adalah ni tadi ni sepatutnya 700, ini jadi 400 contoh. Okey, kita nak mudah. Yang ini kita anggarkan. Benda ni dia tak ambil kira yang ini pun. Yang dia ambil kira adalah yang ini. Cikgu anggarkanlah muka surat ni. Katalah untuk satu hang tua ni, si ni nama budak ni, ada benda ni kan, acak-acak sini. Okeylah, saya ubahlah nama Ali lah. Senang cerita. Okey, si Ali ni baca untuk tahun ni 700 bahan bacaan. Okey. Kita anggarkanlah satu bahan bacaan tu, buku tu, katalah 10 muka surat. 10 kalikan dengan 700 buah buku. Okey, kalau cikgu tak nak kira ni, cikgu kiralah sini. Katalah, ini mungkin bahan buku ni mungkin bukan buku kan. Cikgu ambil kat sini. 300. Okey. Mana 300 ni kalikanlah dengan satu buku 10 muka surat. So, jadi 300. Tapi saya ambil ini, saya langsam daripada sini. 2, 4, 6, 7. Kan? Kira ibaratnya muka surat lah ni. Satu buku, satu bahan, 10 muka surat. So, 10 kalikan dengan 700, jadi dia 7,000. Aktiviti ni cikgu anggarkanlah satu aktiviti lebih kurang 2. Kalau ada 700, dah jadi 1,400. Itu saja. Ini dia tak berapa penting sangat. Yang diambil kira adalah jumlah bahan bacaan. Ini. Itu yang kita ambil kira. Inilah yang akan menentukan jumlah bintang. Okey, Cikgu Syarizan. Okey tak Cikgu Syarizan? Cikgu Syarizan, Cikgu Mariani. Assalamualaikum, saya baru perasan. Ya, salam. Ya. Yelah, baru buka phone tiba-tiba ada rupanya. Oh, ya ke? So, ada masalah cikgu? Ya? Ada masalah tentang pengisian data nilam ni? Setakat ni sekolah hitam saya rasa saya dah tengok macam okey lah. Macam okey, alhamdulillah. Cuma itu yang macam rasa ada kandung jari tu. Saya minta tapak dulu kan, terima kasih. okey. Cuma pastikan cikgu yang data secara yang penting adalah sini. Saya banyak ni yang sekolah keliru adalah yang ini. Pastikan sekali lagi saya tekankan kalau bahan bacaan dia ni adalah 100 lah yang dia baca lah tahun ni. Kata kan, malah nak buat bulan, buat setahun terus. Bahan baca bukan buku, katalah 100 juga. Bahan buku fiction itu buku cerita. Katalah dia baca 300. Dah sampai ni kira setahun dah ni Okey. Yang bukan fiction, cikgu letaklah katalah dia baca 50. So, di sini jumlah dia dah jadi 550.
Tapi kalau ikutkan formula asalnya, dia akan ambil kira daripada sini. Betul cikgu? Kan? Jadi ini tadi saya dah ubah. Okey, so sini dia akan ambil daripada sini. Yang asal adalah berdasarkan sini. Ini saya dah ubah. Yang ini berdasarkan sini pula. Saya ubah. Cuma saya tak bagi kebenaran lah. Tapi benda ni kita ikut dia lah orang yang asal buat tu. Okey. Yang sini ni 100 campur 100 sudah 200, 200 campur 300, 500, 500 campur 50, so 550. Pastikan jumlah bahasa tu mesti 550. Nak mudah, contohlah ini saya kira mudah lah saya punya tu. Saya anggarkan sini 200. Sini 200, sini 150. So jumlah ni tally tak dengan yang ini? Dia mesti sama. Ini mesti sama dengan ini. Yang ini maksud dia bahan yang dibaca. Ini bahan tersebut sama ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris atau bahasa-bahasa lain. Tu maksud dia. Muka surat ni cikgu letak je lah berapa-berapa pun. Kalau nak kira mudah, kan, 550 ni kalikanlah dengan satu bahan 5 lah, susah sangat, ataupun 10 muka surat. Kalau 10 muka surat dah jadi 5,500. Itu contoh dia. Aktiviti pun kita anggarkanlah. Makna dia satu aktiviti, satu bahan tu dia ada buat 2 aktiviti. 550 kalikanlah dengan 2. Ini tak berapa sangat. Ini bahagian ni tak berapa. Yang paling penting adalah bahagian sini. Ini paling penting. Dan ini dia bahasa yang digunakan, yang dibaca mesti sinkro dengan bahan yang dibaca. Barulah dapat tu. Okey, itu satu. Sekali lagi saya ulang. Macam mana nak dapatkan jumlah bacaan keseluruhan untuk satu hang tuah? Scroll di bawah. Di sinilah dia. Copy, masukkan secara online. Lepas tu untuk satu B pun sama. Cari di sini. Copy. Sampai sini je. Jangan sampai jumlah bahan bacaan, jangan. Dia auto. Copy situ. Okay. Copy dan pastekan ke dalam online. Sini. Paste kat sini. Kan? Sampai sini aktiviti. Dia paste sampai sini saja. Yang ini di mana cikgu nak dapat? Tengok dekat offline. Ini kelas 1C untuk apa? Untuk 1B. Pastikan sini adalah 1B punya. Dia akan selari. Dia akan selari sini. Inilah analisa bintang. Ini yang cikgu copy, pastekan untuk 1B. Yang untuk 1A, kelas hang tuah tadi, ini dia punya bintang. Copy, pastekan di sini. Tu cerita dia. So, cikgu tak perlu lagi nak hantar data-data kepada PPD. PPD akan tengok data ni dekat sini saja. Cikgu tak payah nak copy check. Macam mana nak copy, nak hantar? Tak payah. Cikgu dah isi secara online, kami tahulah macam mana nak isi. Macam ni dia tak isikan jumlah buku PSS. Di bahagian maklumat ni, dia kena isi. Jumlah buku katalah 10,000. Enter. So, dekat sini, kami tahulah benda ni akan keluar di sini. Dan ingat cikgu, ini KPI PPD dan juga KPI pengarah. Sebab tu kami bantu cikgu sedaya yang mungkin. Isilah datanya. Dan data ni nanti akan digunakan di peringkat kebangsaan dan juga negeri. Okey, pengarah nak tengok by daerah, dia akan tengok je dekat sini. Dia klik, okey saya nak tengok sekolah ni. Kalau tak tu, jawablah. Kalau tak isi, jawablah. Ni Batu Pahat. Kalau daerah Muar lah. Dia akan tu. Daerah Tangkak lah. Keluang lah.
Dekat tu. Okey cikgu. Okey. Setakat ni ada yang kurang jelas lagi. Okey, ini untuk sekolah rendah. Sekolah menengah pun sama juga. Okey, sekolah menengah kita tengok sekolah menengah. Ini saya letak tu. Kalau kita tengok sekolah menengah, dia punya jumlah bahan bacaan dan pendarafan bintang dia rendah sikit. Sebab sekolah menengah kita jangkakan muridnya membaca buku yang agak tebal. Sebab tu dia punya tu jumlah bahan bacaan dia rendah. Tapi kadang-kadang saya pelik juga bila ada kata baca buku fiksyen sekolah menengah ni. Macam tak logik juga kan. Mungkin ada buku fiksyen. Kan novel-novel tu kita boleh anggaplah dia sebagai fiksyen juga. Tapi langsung tak ada bila diisi data ni. Langsung tak ada buku bukan fiksyen. Semua fiksyen sekolah menengah ni. Tu kena jaga-jaga. Kalau kita tengok sini ini 120. Ni bahan bacaan. Kita tengok sini. Sini 120 je. Automatik dia tu dah dapat 1 bintang. Katalah sini 119. Dia masih lagi belum capai 1 bintang. Ini dia akan baca daripada sini. Tapi cikgu punya tak ada cikgu Kita takkan bagi. Kalau tak nanti mati kita. Kalau dia punya formula tu lagi kita nak kena betul kan. Nazah nak tanya. Ya saya. Sekarang ni kan musim PKP kan. Ya. 3 dengan bulan 7. 3, 4, 5, 6, 7 lah. Sebab bulan 7 pun budak-budak masuk pun dah nak akhir bulan masa tu. Ya. So ada tinggal bulan 8, 9, 10. Okey. Contohlah bulan 8, 9, 10 tu tak ada data. Kita hantar data yang ada je lah. Tak ada masalah Tak ada masalah. Kita nak data yang ada. Maknanya tak ada kesan pada sekolah. Tak ada. Tak ada. Tapi kalau boleh juga kalau cikgu nak buat anggaran. Anggaran boleh juga kalau nak buat. Katalah untuk bulan kita langsam lah. Makna dia dalam untuk PKP tu bulan 4, 5, 6 lah contoh 3 bulan tu. Agak-agak 1 bulan tu seorang murid baca berapa buah buku. Oh, nak kena anggaran macam itu Boleh juga kalau nak. Kalau tak nak buat, kalau cikgu jujur sangat pun boleh juga. Ikutlah jujur lah. Kalau rasa tak jujur, boleh buat macam tu lah anggaran. Okey, baik. Okey. Ya, lagi ada cikgu. Siapa lagi? Kalau pelajar tingkatan 1 jumlah bacaan sebelum. Okey. Kalau pelajar tingkatan 1, Cikgu Nur Hashimah jumlah bacaan sebelum perlu letak kosong. Ya, perlu cikgu. Sebab apa kita nak nampak tu. Kalau cikgu tengok kalau macam ni kan, macam tak syok lah kan. Tak ada kosong lah. Benda memang tak baca. Contoh macam tak baca. Contoh dia. Macam tak syok lah. Kalau kosong lah letak. Itu je. Tapi ini kosong ni, dia tak timbul. Ini yang dia tak timbul. Ya, dia tak timbul. Ya, dia tak timbul. Kan? Sebab benda ni dia berdasarkan bahan bacaan lalu. Okey, bacaan ni kosong. Kosong lah, letak je. Ibaratnya kita tahulah makna memang tak bahan bacaan tahun lalu memang tak ada lah. Itu je. Kan? Kalau kita rasa nak tu, benda ni sebab kita dah lock benda lah ni. Tu yang kita dah setting kan tu. Nak ubah-ubah balik payah nanti. Kan lari semua formula. Bagusnya isilah kosong. Yang mana boleh isi kosong, isilah kosong. Jadi kita tahu itu kosong lah, tak ada. Kan? Contohnya. Okay. Satu lagi Encik Nazah. Ya, saya. Budak tu dia baru pindah masuk sekolah kita. Lepas tu data nilai dia yang lama-lama pun memang tak ada. Contohlah budak tu masuk sekolah kita dah 6. Okey. Kosong datanya. Makna dia nak buat macam mana cikgu? Isi data yang sedia ada je lah. Kalau dia memang langsung tak ada data, tak adalah. Dan sepatutnya tu cakap tadi, sepatutnya bila kita ada je sistem secara macam ni kita bukan panggil sistem lah, ini satu kaedah lah membantu sekolah. Mana memudahkan sekolah, kan? Mana kesian. Cikgu bayangkanlah daripada tahun 1 sampai tahun 6 murid tersebut ada baca buku, tetapi dari segi pengumpulan data dia tak ada. Bila dia pindah sekolah, inilah yang berlaku. Kesian budak juga. Bagi pengiktirafan dia, penat dibaca.
Baik, terima kasih. Okey, sama-sama. Lagi ada lagi, siapa lagi ni? Okey, baik Encik Rosli, thank you. Ni siapa ni? Yang baru faham dengan jelas sekarang. Nur Hashimah Zakaria. Okey, lagi satu lagi ada lagi. Tahun 1 tak ada bacaan tahun. Ya. Tahun 1 memang tak ada bahan bacaan tahun lalu kan. So, letak je kosong, biarkan. Kita tahulah tahun 1 memang tak ada bacaan tahun lalu. Ini saya buat contoh kan. Saya malas nak pergi ke tab yang ke-6 ni. Saya buat kat tab ke-1 ni. Okey, ada lagi. Siapa? Li, baca Li, siapa lagi? Sudah, cepat. Okey. Boleh jadikan Google Sheet. Cik Rosli tanya, jika cikgu pandai fail yang offline ni, cikgu boleh jadikan, boleh cikgu. Ni cadangan Cik Rosli. Makna dia yang ini cikgu boleh jadikan dia secara online pun boleh. Tapi seperti yang saya cakap tadi lah, sebab saya dah cuba dah. Benda yang kita lock ni tadi saya tadi unlock kan. Tu balik. Bila kita lock, kita buat upload. Macam saya ni, saya dah settingkan bila dalam Google Drive, bila yang Excel ni, bila masuk secara online, dia automatically dia akan jadi Google Sheet. So, benda yang kita lock ni, dia semua unlock. Benda yang formula ni, kadang-kadang, yang simple-simple ni okey lah. Kan, kadang-kadang ada yang bila VLOOKUP apa semua, formula dia tu lari. Tu jadi masalah. Yang kita lock yang cikgu tak boleh usik ni kan, tiba-tiba nanti di sana secara online cikgu boleh edit pula. Boleh edit, boleh usik. Macam ni kita langsung tak boleh buat apa ni. Saya nak lock sini pun tak boleh ni. Tu jadi masalah ni. Boleh buat. Tapi itulah makan masa. Sebab ini pun kita sediakan kata dalam keadaan segera. Ingat tak yang kali pertama kita buat Google Meet tu, yang mana ni ada Januari, Februari, Mac, April, Mei apa semua. Dalam masa sama tu kita buat untuk ni nak memudahkan. Cakap benda yang by bulan ni leceh. So kita buatkan secara macam ni. Scroll sampai bawah ni. Sampailah ikut tab ni, ikut tahun. Kita sediakan dah satu tab ni sampai 10 kelas. Tahun 2 10 kelas, tahun 3 10 kelas, tahun 4 10, semua 10 kelas dalam lingkungan. Kalau misalnya tahun 1 ada 15 kelas, cikgu je boleh copy tambah. Tapi nak kena betulkan dulu dia punya formula. Kalau misalnya ada masalah, beritahu kita. InsyaAllah kita betulkan dia punya link dia tu. Okey. Ada apa lagi, cikgu? Yus Marina. Okey, Yus Marina. Yus. Oh, Yus. Cikgu Ke, okey. Cikgu Ko, Cikgu Lim Hoiling, Hasfazila, Farah Najwa, Ayu, Arina, Amira. Amira on. Amira, okey. Amira. Amira. Cikgu Aina, Aisyah. Saya buat ni supaya cikgu boleh bersuara. Kita nak buat santai. Kan, senyap aja. Cikgu Mai Maidah. Okey, faham. Okey, cikgu siapa ni? Cakap. Cikgu Lim. Selamat pagi Cik Nazar. Ya, selamat pagi. Boleh saya tanya, kita buat pengumpulan dalam bulan November. Okey. Setakat bulan November sahaja ke? Macam mana? Ulang balik. Maksudnya, adakah kita buat setakat bulan November sahaja tentang pengumpulan data nilam? Tak, cikgu. Okey. Cerita dia macam ni, cikgu. Data ni adalah untuk 1 tahun. Untuk tahun ini. Makna dia daripada Januari sampai November. Data yang kita minta. Termasuk jumlah bacaan tahun lalu. Iaitu tahun 2019, 18, 17, 16. Dan kalau ada sampai 2000, makna daripada tahun 1
murid tersebut, katalah murid tersebut tahun 6 sekarang ni. So data kita nak juga data bacaan tahun lalu, itu daripada dia tahun 1, 2, 3, 4, 5. Dan tahun 6 untuk 1 tahun cikgu boleh letak kat sini saja. Nah, di situ barulah kita akan dapat jumlah bacaan terkumpul keseluruhan. Di sini jumlah bahan bacaan terkumpul pada akhir tahun, iaitu kita mana dia keseluruhan daripada bermula daripada tahun 1 sampai tahun 6. Dan ini adalah tahun semasa. Walaupun kita tulis ini bulan, mungkin cikgu nak buat by bulan susah, cikgu kumpulkan tu untuk setahun, benda ni dah jadi bacaan 1 tahun. Itu bahan daripada Januari sampai November. Tu maksud dia. Ya, faham. Okey. Okey, terima kasih Cikgu Lim. Ya, terima kasih Cik Najah. Sama-sama. Okey, siapa lagi ni? Due date. Okey. Dia tanya due date. Okey. Jadi saya pun kalau boleh cikgu-cikgu pun mengharapkan kalau benda ni dah PKPB, kalau boleh di-extend tu tarikh tersebut. Kita pun anggap pun macam itulah. Sekali kita dapat maklumat bahawa due date dia tetap akhir bulan dan awal Disember sudah pihak kementerian dah ambil. Itu cerita dia. Awal Disember, itu dalam kurang dalam 5 bulan lah, pihak kementerian dah ambil data tersebut. Maknanya peringkat negeri 1 hari bulan semua dah ada, pengarah dah tahu. Itu cerita dia. Makna dia pengumpulan data ni diberi tempoh sehingga hujung bulan ni saja cikgu. Okey, ada lagi cikgu. Wah, semua okey faham lagi. Sekali je ni tak payah 2 sesi ni. Hari Selasa ada lagi. Sudah. Hari ni okey. Tak, ada lagi tak? Siapa nak ni? Cikgu, cakap cikgu. Saya nak dengar suara cikgu-cikgu. Hari ni kan kita buat secara santai, tak formal. Cikgu Mai Maida. Okey, setakat ini semua okey. JBA 009. Okey, setakat ni kalau ada masalah cikgu Raihan. Raihan. Cikgu Raihan. Oh, Cikgu Raihan. Nak dengar Cikgu Raihan ni. Pergi masak ke apa Cikgu Raihan? Oh, Cikgu Raihan. Ketawa dia kan kau. Cikgu Raihan, awak sekolah mana Sebab Cikgu Raihan ni dia aktif. Oh, SK Seri Laksana. Ada masalah tak? Baru on ni. Okey, ada masalah tak? Jelas tak? Okey cikgu sebenarnya ini present ni saya ada rakam. Jadi nanti saya akan edit dan saya akan akan mungkin cikgu boleh rujuk baliklah. Okay, sebab saya risau takut cikgu yang tak faham ni nanti. Kan? Johor tahu je lah kalau ada masalah, ada problem, dia hello kita je. Betul ke ni data kau ni salah. Jadi sebelum apa-apa tu kita betulkan dulu peringkat daerah. Okey, Cikgu Zaharia, Cikgu Yati, Umira Fatin, Tio Swiwe, Tio Sufun, Syahidatul Sina. Setakat ini saya faham sikit. Okey, Cikgu Aisyah Ayub. Setakat ini saya faham sikit-sikit. Nanti tak faham saya Telegram Cik Rasul, Cik Nazar. Okey. Okey, Cikgu Aisyah. Nak bagus apa yang tak faham. Maknanya faham sikit-sikit. Fahamnya sikit, tak fahamnya banyak. Jadi yang tak faham banyak tu apa dia? Cikgu Aisyah Ayub. Mana dia Cikgu Aisyah ni? Cikgu Aisyah.
Kita pin ke dia. Cikgu Aisyah. Tak nak pula. Li, tengok Li. Apa lagi Li? Itu. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cikgu Mariani. Ya. Okey, saya nak cerita sikit. Ke sekolah saya, Seraitam, hari tu, saya Ya. sebenarnya memang ada guru nilam. Okey. Saya GPM. Okey. Jadi apa-apa maklumat yang saya dapat ni, saya rakam dan saya beri pada cikgu nilam saya. Ya, terima kasih Untuk banyak. cara buat, kemudian cikgu Zalina. Okey. Dia buat semua dalam bentuk Excel, tapi bila nak copy kepada online tu, tak jadi, tak boleh. Saya pun minta tolong guru guru teknik komputer tu, Hafiz. suruh copy online. Dia kata macam tak boleh, tak pandai. Jadinya saya masukkan semula data tu satu-satu dalam spreadsheet yang online sekolah ni. Pun boleh. Boleh. Ya, okey sebab Ya. okey cikgu. Itulah cerita saya. Okey. Kenapa kita kadang-kadang cikgu copy, cikgu paste secara online tak jadi? Sebab kita dah lock. Okey, itu satu. Ataupun yang dalam offline pun kadang-kadang kita dah tengok kalau yang terlepas pandang kan, kita terlepas, cikgu nak lock, nak copy pun tak boleh. Macam ni, tahun 1 tingkatan sekolah menengah ni. Saya buat ni. Okey, cikgu tengok tingkatan 1 ni sekarang ni, data ni saya nak copy tak boleh. Nak klik pun tak boleh ni. Sebabnya? Sebab saya lock. Oh. Kalau saya tak lock, contohlah saya unlock ke dia ataupun saya unprotect dia, boleh. Nampak tak? Cuma di sini kita dah protect dia. Okey. Kalau saya klik dua sini, dua ni saya boleh klik satu saja. Select unlock cell. Kalau saya klik dua, kita tengok apa jadi. Okey. Dia boleh. Sebabnya boleh sebab saya dari segi protect tu tadi saya ada buat dua. Ini mesti yang ini tak ada. Dia ini saja yang ada. Tu sebab tu dia terus protect tu je. Jadi kalau buat satu-satu pun boleh juga kan? Boleh, tak ada masalah cikgu. Kan, jadi mengisi masa lapang PKPB kan, buat satu-satu. Kalau Kita sebab tak pandai lah, jadi kena satu-satu yang penting masuk. Boleh, tak ada masalah. Okey. Tadi pun tak nampak sangat masa nak tunjuk mula-mula, rasa jam baru masuk tu betul kan? Ya, betul. Okey, tak apalah. Okey, tak apa. Okey. Okey, sama. Okey, satu lagi sebenarnya macam mana saya nak bagi keluar macam ni kan, sekolah menengah Okey, saya bagi contoh sekolah menengah. Cikgu tengok, nampak tak ni? Saya buat ni. Ni. Saya kecilkan sikit view dia. Okey. Saya ubah. Ni tingkatan 1A. Kalau saya ubah kepada satu aku je lah contoh. Saya enter, dia berubah sini. Kalau yang 1B ni pun saya ubah juga. Enter, dia berubah. Yang ini saya tak sempat nak tu. Sebab kita dah copy paste banyak. Apa semua. So, benda ni kita terlepas pandang nak tu. Dan bagusnya cikgu, yang ada ni cikgu boleh print out. Boleh sebagai rujukan analisa untuk sekolah. Kan? Kalau ada kata SIC plus ke siapa Nazir datang kena ada tak laksana, inilah data, inilah cikgu dah boleh rujuk guna print bagikan orang-orang yang datang pantau tu. Ini pun dah cukup. Kalau nak lagi bagus, kalau cikgu pandai, boleh ni kita dah lock kan. Tapi kena ambil yang online ni lah. Yang online tu boleh print, cikgu boleh buat carta. Print carta sini. Sebenarnya yang offline pun kita boleh buat carta, tapi kita dah lock situ. Supaya cikgu tak boleh usik apa-apa.
Kalau kita bagi kebenaran cikgu usik, kompo I tersalah isi. Cikgu klik je delete, formula habis. Nak betulkan satu tu cikgu, kita kena cari satu-satu. Pening. Ini pun cikgu dah boleh. Print yang bawah ni. Data. Kategori untuk bahan. Kita dah tahu. Ni untuk GPM bagus ni. GPM. Boleh tahu jumlah buku fiksyen berapa, bukan fiksyen. Ini lebih pada bahan lah. Bahan yang dibaca. GPM menjaga guru nilam. Kategori bahasa pun kita dah boleh tahu. Sini. Data kelas. Data kelas pun cikgu boleh print untuk satu sekolah ni terus. Data sini. Print. Okey, ada yang tanya, "Cik, macam mana benda ni saya kadang-kadang saya buka ni yang bawah ni tak nampak." Klik pergi ke sini, ada tangan, tarik je. Kata saya nak tutup. Ini sebab ni online. Online tak boleh. Online memang dah tu. Kan? Kita dah pasang lock dia, dah protect dia. Kan? Makna dia cikgu kena kecilkan sikit apa nama? Di sini kecilkan sikit barulah cikgu boleh nampak. Tu Kalau tak, cikgu buat besar 100% boleh juga, tapi tengok pada setting komputer cikgu. Nanti nampak sikit je. Dia jadi macam ni. Tu tak nampak. Saya tak nampak yang bawah. Kecilkan sini. Jadi ke 80. Tak nak 75. Okey dah. Buat. Okey. Lepas tu kata nak susah sangat nak isi. Saya tak nak copy, saya nak isi. Tak nak main copy paste. Ini cikgu drag sini, letakkan sebelah dia. Ambil yang online punya. Ni online, ni offline. So, jadi di key kanan. Dia buat. Tarik sini. Tarik, letak mana? Pap. Lapatkan ke dinding. Dia tu. Pergilah sini Senang tengok key kanan. Tak adalah buka tutup satu. Ini cara dia. Okey, setakat ni ada lagi masalah. Okey, tak ada masalah, kita boleh close kita punya Google Meet. Kalau ada masalah, boleh kemukakan sekarang. Okey juga, kita buat santai ni juga. Mana dah jelas apa semua. Cikgu boleh, kalau yang nak left, boleh left. So, sekali lagi saya tanya, ada masalah? Cikgu? Tak ada? Kita boleh left. Sepatutnya Cikgu Rosli terangkan yang online ni. Tak payah, saya dah langsamkan terus. Ada yang baru masuk? Yang baru masuk tak apa, kita tunggu. 9 pagi Selasa? Buat. Okey, Cik Rosli kata hari Selasa 9 pagi pun yang mana tak sempat masuk ini hari, wawarkan. Kita buat lagi tu. Hari Selasa. Cikgu Liza Duk Akbar. Ni cikgu. Sama-sama cikgu. Sama-sama cik. Okey cikgu saya minta maaf kita tak buat untuk link untuk SPL KPM. Ini sebenarnya kita buat santai je untuk mengisi masa lapang, untuk menjelaskan permasalahan cikgu. InsyaAllah kalau hari Selasa ni nak buat SPL KPM. Kalau misalnya insyaAllah kalau mungkin tak dapat ni hari Selasa, kalau kita sempat kita daftarkan dalam SPL KPM, cikgu masuk je lah, kita bagi link cikgu masuk je. Tak kira lah, kita buat lah untuk dalam 176, 180 orang punya lah. InsyaAllah hari Selasa kita akan buat lagi sekali. Dan video ni nanti saya akan edit, saya akan sharekan, bagikan link masuk dalam tu, cikgu boleh download je. Okey cikgu So, tak ada apa-apa. Terima kasih banyak-banyak kepada cikgu kerana sudi luangkan masa untuk mengikuti kata sembang santai nilam ni. Okey cikgu Okey, saya boleh stopkan rakaman video ni, kalau tak ni file besar ni.